perkara yang mencari adat. Kalau ikutkan kitab ni muka surat 27 lah. Sebab kalau kita kaji Quran dia sangat-sangat ajaib, sangat-sangat ajaib. Dia berlawanan dengan adat. Nah, dia mukjizat sebab khariqul adat ni maksud dia perkara yang berlawanan dengan adat. Jadi Al-Quran ni dia berlawanan dengan adat. Orang kata apa biasa ya, tulisannya kita tak faham. Kalau kita buat kajian kita akan faham. Contohnya macam saintis-saintis kan menemukan pelbagai penemuan di mana dalam Al-Quran telah pun menyebutkannya. Contohnya kejadian manusia yang berasal daripada air mani, kemudian bertukar menjadi segumpal darah, kemudian bertukar menjadi seketul daging, kemudian menjadi bentuk manusia. Yang tu disebutkan dalam Al-Quran, ada ayat dia nah. Dia ada mula-mula sekali nutfah, lepas tu alaqah, lepas tu mudrah, kan? Lepas tu baru jadi insan, baru jadi manusia macam yang kita sekarang ni, baby-baby tu kan. Itu dah disebutkan proses dia satu persatu di dalam Al-Quran, yang mana penemuan saintis berkenaan dengan tumbesaran baby setiap 40 hari itu ditemukan beratus-ratus tahun selepas itu. Jadi itu berlawanan dengan adat. Macam mana Quran boleh tahu dulu, sedangkan penemuan tentang tu beratus tahun lepas tu. Contohnya lagi dalam surah Ar-Rum, ada menceritakan Rum dan Farsi akan berperang dan Rum akan menang. Dan Allah Ta'ala bagi tahu Rum akan menang fi adna sinin, di tempat paling rendah. Di tempat yang paling rendah sekali Rum akan menang. Dan tempat itu ialah Palestin. Sempadan Palestin dengan Jordan. Di situlah peperangan tersebut berlaku antara Rum dan Farsi, dan Rum memenangi peperangan tersebut. Dan dalam Al-Quran menyebut adna. Adna menggunakan, kalau dalam ilmu nahwu kita sebut sebagai isim tafdil. Isim tafdil ni isim paling. Kata nama paling. Paling cantik ajmal, paling besar akbar, paling rendah adna. Faham tak? Formula dia af'al. Dia ada alif, fa, ain, lam. Kita tinggal tukar sahaja kata nama yang lain untuk menjadikan makna dia paling. Kalau macam jamil kan maksud dia cantik. Tapi kalau kita masukkan kepada formula alif, fa, ain, lam, af'al tadi tu, dia jadi ajmal. Hanya tukar 3 huruf tu saja, jamal. Jadi ajmal maksud dia paling cantik. Kalau macam kabir maksud dia besar, kita masukkan ke formula isim tafdil tadi, dia akan jadi akbar. Maksud dia paling besar. Boleh faham kan? Dunia maksud dia rendah, tempat yang rendah. Dunia, sebab tu dunia kita dinamakan dunia. Sebab ni tempat yang hina, tempat yang tidak ada siapa-siapa pun mau tinggal di dalamnya. Semua akan meninggal. Semua akan meninggal. Walaupun dia cinta macam mana sekalipun dunia ni, tetap dia akan meninggalkan dunia ini. Jadi dunia adalah tempat untuk ditinggalkan, tempat yang hina. Maka dinamakan ia sebagai dunia. Dan dunia secara bahasanya bermaksud rendah. Jadi paling rendah bila kita masukkan kepada formula af'al isim tafdil tadi, dia jadi adna, paling rendah. Clear tak? Baik. Jadi bila dalam Al-Quran sebut Rum akan menang di tempat adna, tempat paling rendah sekali. Kalau tuan-tuan Google, tuan-tuan, tempat paling rendah di dunia, tuan-tuan Google, tempat dia ialah di Palestin, di antara Jordan dengan Palestin. Dia ada wilayah Israel masuk sikit, wilayah Palestin masuk sikit. Bila masuk dekat situ, saya dah biasa sampai di situ, tuan-tuan. Saya dah biasa sampai. Dia tulis dekat situ, this is the lowest point of earth. Ini adalah tempat paling rendah sekali di bumi ini. Dia punya rendah dia tu berapa ratus meter paras, bawah paras laut. Makna kata air laut duduk di atas, tapi dia tempat dia rendah ke bawah. Cuma dah luas, jadi kita nampak macam biasa lah. Cuma kalau ada laut di tepi tu, laut tu tinggi beberapa ratus meter ke atas. Dia lebih rendah daripada paras laut. Saya dah biasa sampai di situ. Memang ada papan tanda dia tulis kat situ, ini adalah tempat paling rendah di dunia. Dan Al-Quran telah pun menyebutkannya di dalam surah Rum. Kita tengok.
Al-Quran Surah Ar-Rum, surah nombor berapa? Surah Ar-Rum, surah yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Orang-orang Rum telah dikalahkan. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang paling rendah sekali, dan mereka sesudah kekalahannya itu akan menang, akan mengalahkan lawannya. Lepas tu fi bid'i sinin, di dalam masa tak sampai 10 tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'd wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan. Baik. Yang saya nak highlightkan di sini ialah ayat yang ketiga ni. Fi adnal ard, di mana Rom dikalahkan dan akan menang balik. Fi adnal ard, di muka bumi yang paling rendah sekali. Ni ayat nombor 3 surah Ar-Rum. Fi adna al-ard, tempat yang paling rendah di atas muka bumi ini. Jadi ayat Al-Quran menggunakan perkataan yang tepat. Lowest point. Jadi saya bisa sampai di situ tuan-tuan, dekat Palestin. Okey. Kalau tuan-tuan Google lowest point on earth, the world's lowest place on earth is the Dead Sea located in Jordan and Israel, with an elevation amounting to approximately 414 meters below sea level. 414 meter lebih rendah daripada kadar laut. Apa laut tu? Setengah kilometer ke dalam. Jadi 1 kilometer, katalah daripada sini ke Masjid Putih tu setengah kilometer dah kot noh. Macam tu lah dia punya dalam dia, laut di atas. Rendah tu, terletak dekat Palestin dan Jordan, dekat sempadan. Jadi saya sampai kat situ, ditulis kat situ, this is the lowest point of earth. Jadi Al-Quran dah beritahu dah 1400 tahun yang lepas. Dia pun menemui tempat paling rendah di dunia tu pada tahun berapa saya tak ingat, tapi beratus-ratus tahun selepas Al-Quran diturunkan. Jadi ini adalah mukjizat berlawanan dengan adat. Sebab tak ada teknologi pada ketika itu yang boleh menyatakan tempat apa paling rendah di dunia. Tak ada teknologi. Manusia tak discover habis lagi bumi ketika itu. Bahkan benua Amerika tu pun mereka panggil New World kan. Satu kepulauan yang baru bagi mereka. Makna kata banyak lagi tempat yang tak jelajah. Selepas mereka dah jelajah satu bumi, maka daripada situlah mereka dapat tahu tempat paling rendah di dunia ialah di Palestin. Dan itu keputusannya keluar beratus-ratus tahun selepas Al-Quran diturunkan. Tapi Al-Quran bagi tahu dulu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Mekah, Madinah, paling jauh pun Palestin ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW tak pusing satu dunia pun. Tak bisa sampai ke Malaysia, tak bisa sampai ke Iraq ke mana ke. Hanya duk main kat situ saja. Yaman pun tidak ada rekod Nabi SAW sampai di situ. Jadi Mekah, Madinah, Syam. Mekah, Madinah, Syam. Syam ni Palestin lah. Dan sebelum Nabi Isra' Mi'raj pun Nabi dah pernah sampai di Syam sebab berdagang di sana kan, berniaga di sana bersama dengan Abu Talib, bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha. Jadi duk main kat situ saja. Tapi Nabi SAW boleh tahu tempat paling rendah di dunia sekiranya orang kata Nabi yang tulis sendiri Al-Quran ni. Kalau orang kata Quran ni bukan daripada Allah, daripada Nabi Muhammad sendiri, dia sendiri yang tulis. Kalau dia sendiri yang tulis, macam mana dia tahu tempat paling rendah di dunia? Ya. Jadi itu dinamakan mukjizat. Khariqul adat. Kalau tuan-tuan kaji lagi Al-Quran, ada banyak lagi benda-benda yang mencari adat di dalamnya. Baik. Hal itu paling mudah kita nak ceritalah sebab benda berkaitan dengan sains kan. Dah ada pembuktian, kita pun boleh ceritalah. Mudah. Baik, mukjizat para nabi dan rasul. Mukjizat adalah daripada kalimah bahasa Arab yang bermaksud lemah. Ajuz tu lemah. Atau lawan bagi kekuatan. Jadi kalau Allah Ta'ala itu qudrah, lawannya ajuz. Lawannya lemah. Ia berarti sesuatu yang melemahkan musuh. Jadi mukjizat ni ialah sesuatu yang dapat
membuatkan musuh menjadi lemah apabila berdepan dengan dia. Secara uruf ataupun secara adatnya, mukjizat adalah satu perkara luar biasa yang berlaku bersesuaian dengan pengakuan kenabian atau kerasulan dan tidak ada yang mampu menghadapi dan melawannya. Ada 7 ukuran mukjizat, iaitu pertama, perkara ini berbentuk tindakan, pembebasan maupun perkataan. Contoh perkataan adalah seperti Al-Quran. Contoh tindakan adalah seperti terbit air dari celah-celah jari jemari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun contoh pembebasan adalah seperti bebasnya api daripada kebiasaannya, iaitu membakar dalam peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi berbentuk tindakan, pembebasan maupun perkataan. Semua adalah mukjizat. Al-Quran tu adalah mukjizat dalam bentuk perkataan. Bila Nabi keluarkan air daripada jari jemari, itu berbentuk tindakan. Nabi bertindak melakukan sesuatu. Nabi belah bulan kan, terbelah bulan 2 tu kan, itu berbentuk tindakan. Kalau berbentuk pembebasan, ialah berlaku sesuatu kepada Nabi-Nabi, kemudian Nabi berjaya bebas daripada perbuatan tersebut dengan pertolongan mukjizat. Contohnya Nabi Ibrahim itulah selamat daripada api tu kan, daripada kepanasan api. Ataupun Nabi Musa ketuk laut tu terbelah 7, itu pembebasan. Dalam keadaan situasi tertentu nak membebaskan diri, maka diberikan mukjizat ketika itu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara tersebut adalah sesuatu yang luar biasa. Luar biasa makna kata berlawanan dengan adat, berlawanan dengan adat sesuatu yang berlaku. Kalau 1 tambah 1 2, dia tak boleh 1 tambah 1 jadi 3. Sebab 1 tambah 1 jadi 3 adalah berlawanan dengan adat. Jadi mukjizat ni 1 tambah 1 jadi 3. 1 tambah 1 jadi 3. Kita ketuk ayak tak pecah. Tapi kalau Nabi ketuk ayak tu terbelah. Dia berlawanan dengan adat kebiasaan. Yang ketiga, perkara luar biasa itu berlaku pada seseorang yang mengaku sebagai Nabi atau Rasul. Jadi tidaklah berlaku kepada orang yang bukan Nabi dan Rasul. Yang keempat, perkara luar biasa itu berlaku pada seseorang yang mengaku jadi Nabi ketika beliau menjadi Nabi. Jika perkara luar biasa itu berlaku sebelum beliau menjadi Nabi, maka itu dinamakan irhas. Irhas. Contohnya Nabi Isa alaihi salam bercakap ketika baby. Masa duduk baby itu, dia bercakap. Nabi Muhammad SAW pun bercakap ketika baby juga. Tapi bukan bercakap banyak. Dia baca zikir, subhanallah. Ketika Nabi SAW dilahirkan, Nabi mengucapkan subhanallah. Ada riwayat yang mengatakan Nabi mengucapkan alhamdulillah. Antara dua itulah. Jadi itu merupakan irhas. Kita namakan sebagai irhas. Tidak dinamakan sebagai mukjizat. Sebab mukjizat ini apabila selepas dia menjadi Nabi sahaja. Sebelum menjadi Nabi tidak dinamakan mukjizat. Ia adalah dinamakan irhas. Yang kelima, perkara luar biasa tersebut sesuai dengan apa yang didakwanya. Seperti contoh, seseorang berkata, tanda kenabianku adalah aku boleh belah laut ini. Maka laut yang terbelah daripada tindakannya, jika yang terbelah adalah bukit bukan laut, maka itu tidak menunjukkan ianya mukjizat. Jadi dia mesti mengikut apa yang didakwa. Contohnya, orang Nabi SAW nak belah bulan. Nabi kata nak belah bulan. Tiba-tiba yang terbelah tu benda lain, maka itu tidak dinamakan mukjizat. Jadi mesti mengikut apa yang didakwakan, apa yang dilafazkan, apa yang diklaim oleh seorang Nabi boleh melakukan sesuatu. Yang keenam, perkara luar biasa tersebut tidak mendustakan dakwaannya. Seperti contoh, seseorang berkata, tanda kenabianku ini adalah batu ini boleh bercakap. Andainya batu itu bercakap sambil berkata, engkau pembohong, engkau bukan Nabi, maka ianya bukan mukjizat. Tetapi itu dinamakan ihanah. Contohnya ada satu orang mengaku sebagai Nabi. Kita kata apa mukjizat hang? Dia kata okey, mukjizat aku boleh bagi batu cakap. Lepas tu dia pun perintahkan batu cakaplah. Batu dia cakap apa? Ya, aku boleh cakap. Aku nak bagi tahu hang tu pembohong, hang tu bukan Nabi. Jadi itu tidak dinamakan mukjizat. Itu dinamakan ihanah, penghinaan untuk mendustakan seseorang. Sebab benda-benda di sekeliling kita ni semua benda boleh bercakap. Hakikat dia semua benda boleh bercakap. Cuma kita akan dengar apabila di akhirat nanti. Dekat akhirat nanti boleh bercakap dan menjadi saksi. Kalau tuan-tuan duduk atas kapek ni tuan-tuan, kapek itu akan bercakap dan menjadi saksi di akhirat nanti. Ya Allah, dulu di dunia si fulan bin si fulan ataupun fulanah binti fulanah
duduk atas aku untuk solat berjamaah. Kemudian dia duduk dalam kuliah. Dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Nah? Cuma izin tak izin bercakap tu, Allah Ta'ala lah yang tentukan. Di dunia, ada beberapa benda yang Allah Ta'ala izinkan bercakap. Contohnya, Nabi SAW beritahu, ketika Dajjal dibunuh nanti, orang Yahudi akan bertempiaran lari. Kemudian orang Islam akan mengejar orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Maka orang Yahudi akan menyorok dalam rumah, menyorok belakang batu, menyorok dalam almari, dan di mana pun mereka menyorok, benda tu akan bercakap. Kalau dia menyorok dalam almari, almari akan bercakap. Ni dekat dalam aku ni ada Yahudi tengah menyorok, bunuh dia. Batu akan bercakap. Batu akan cakap. Dia cakap bahasa apa tak tahu. Cakap Penang ke kan. Oi, mai ni belakang aku ni ada Yahudi, mai pukul dia. Kan. Bahasa yang kita faham ke? Allahu a'lam. Tapi Nabi SAW beritahu dia akan bercakap. Cakap. Yang tidak akan bercakap hanya satu pokok sahaja yang namanya gharqad. Gharqad. Sesungguhnya pokok itu adalah pokok Yahudi. Pokok itu akan dihumban masuk dalam neraka kerana pengkhianatannya kepada Allah dan Rasul. Ya? Jadi orang Yahudi tuan-tuan, di saat ini mereka tanam pokok gharqad ni berjuta-juta dekat mereka punya negara dengan harapan dapat menyorok. Sebab mereka lebih meyakini hadis lebih daripada kita lagi. Nah, mereka meyakini hadis dan mengkaji tentang hadis akhir zaman ni lebih daripada kita. Kita kalau kaji hadis akhir zaman ni, segi orang mengata macam-macam. Hang ni membuat persepsi lah apalah, sebab kena kat kepala kita. Bila kita kaji pasal hadis, Nabi dedahkan, Nabi beritahu akan datang macam ni, akan datang ahli agama macam tu, akan datang pemimpin macam tu, akan datang orang ni makan rasuah, orang harta amanah akan pusing dalam dia saja. Jadi orang yang buat jenayah tersebut, dia akan tak suka orang bercakap tentang hadis-hadis akhir zaman. Saya kena kat kepala dia. Yang terlibat tu pula adalah orang-orang yang mempunyai jawatan, orang-orang yang mempunyai kepentingan. Akhirnya dia cakap apa? Oh dah, maksud hadis tu bukan macam tu. Maksud hadis tu macam ni, macam tu. Dia ubah pemahaman. Dia tak berani nak ubah ayat Al-Quran. Dia tak berani nak ubah hadis. Tapi dia mengubah tafsir kepada Quran dan hadis tersebut. Supaya orang tak kata kat dia. Sebab itu Nabi SAW gemar menceritakan hadis akhir zaman dalam bentuk simbolik, supaya orang tidak mendustakannya. Tetapi orang berdalih-dalih ya. Ya dah, Nabi bukan cakap pasal aku, cakap pasal orang lain kot. Berdalih-dalih, pusing saja. Jadi Nabi tak menceritakan secara detail, secara terperinci. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia pernah beritahu dalam kitab Sahih Bukhari, ada satu riwayat Imam Bukhari dia meriwayatkan kata-kata dia. Dia kata, pada aku terdapat 2 guni hadis. 2 guni itu bukanlah 2 guni tu tak. Maksudnya dia ada simpanan hadis. Dia hafal hadis tu dan dia bahagikan kepada 2 kumpulan. Dia kata 1 guni aku riwayatkan kepada semua orang. Kepada semua orang Islam. Manakala 1 guni lagi aku simpan, kerana sekiranya aku meriwayatkan hadis-hadis ini yang aku simpan tadi ni, nescaya kepalaku akan dipenggal. Dia akan dipancung. Jadi dia tak mau. Bukan takut mati lah. Sahabat-sahabat Nabi mana takut mati. Bukan sebab menyembunyikan ilmu lah. Orang kata, apa ni menyembunyikan ilmu, amanah Nabi bagi kat dia, suruh hafal apa semua. Dia boleh pula menyembunyikan sabda-sabda Nabi. Tak, bukan macam tu. Ulama bagi tahu, hadis yang tidak diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu ialah hadis-hadis yang menyentuh sensitiviti kaum tertentu, individu tertentu, keturunan tertentu, peristiwa yang menceritakan secara detail tentang seseorang, yang mana akan menyebabkan kekecohan dalam masyarakat Islam. Jadi dia tak mau berlaku perang saudara sesama Islam disebabkan dia meriwayatkan hadis tersebut. Faham tak? Contohnya, daripada keturunan hang nanti akan mai Dajjal.
Wih, tak ni ya? Tak jadi kecoh lah. Dia tak tahu apa ni, tiba-tiba orang main nak bunuh dia. Pasal apa? Takut lagi hang kahwin beranak pinak, salah seorang cucu hang jadi dajjal. Tak kucar kacir jadi. Kata pula hang punya keturunan pula akan jadi pengasas kepada kilang senjata, kilang bom yang akan membunuh lebih 10 juta manusia. Contohlah. Jadi orang bila dengar, kita kena bunuh dia, lagi dia beranak pinak lagi, dapat salah seorang keturunan dia akan merosakkan bumi dengan kerosakan yang besar. Kalau cerita lagi, daripada kabilah tu akan naik jadi raja, dan raja tu sangat zalim, dan mereka ni adalah ahli neraka. Jadi orang pun pakat. Orang akan pakat memberontak kepada raja ketika itu. Jadi Abu Hurairah kata kepala dia akan dipenggal. Bila kepala dia dipenggal, tuan-tuan, hadis-hadis yang dia tak riwayatkan tu terkubur, dan hadis yang dia riwayatkan tadi pun akan terkubur sekali. Banyak lagi manfaat dan pemahaman hadis daripada dia yang orang tak ambil lagi. Jadi dia timbang tara, mana lebih mudarat? Aku sembunyikan hadis ini ataupun aku cerita semua, lepas tu habis semua hadiah-hadiah aku semua akan dipadam, akan ditolak oleh golongan-golongan ekstremis, ataupun aku diam saja yang ni dan aku ajak yang mana meraihkan semua orang saja supaya agama tu boleh tersebar ke seluruh alam sampai ke akhir zaman. Dia timbang tara, dia kata okey, tak apa, aku buat keputusan untuk simpan yang satu guni lagi. Simpan satu guni lagi. Jadi guru kami kata, satu guni hadis lagi tu sebenarnya dia tak sorok, tetapi dia meriwayatkan secara sembunyi-sembunyi kepada orang yang dia percaya. Kepada orang-orang yang dia percaya. Jadi sebab itulah ada banyak hadis yang para ulama memberi komentar. Depa komen apa? Lam ajid aslahu. Kami tidak menjumpai asal hadis ini daripada mana. Mana kata dia pun tak jumpa ni riwayat siapa? Bukhari kah? Muslim kah? Riwayat imam yang mana satu? Daripada sahabat yang mana satu? Daripada jalan mana ni? Hadis ni kami tak jumpa daripada mana asal dia. Jadi hadis-hadis yang kami tak jumpa asalnya ni, kata guru kami, berkemungkinan adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara rahsia. Jadi timbul satu polemik, satu kontroversi apabila Imam Al-Ghazali rahimahullah mengarang kitab yang begitu agung. Tuan-tuan pun bisa dengar nama ni, nama kitab tu Ihya Ulumuddin. Kitab ni begitu hebat, tuan-tuan, menjadi satu sinar baru dalam pengamalan umat Islam. Sebab Ihya Ulumuddin maksud dia menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Jadi banyak menghidupkan hati-hati yang mati. Dan diajar di madrasah-madrasah, di pondok-pondok sampai ke hari ini. Dan syarah-syarah dia pun disyarah oleh ulama-ulama di seluruh dunia, termasuklah ulama-ulama Melayu kita. Tapi bagi pengkritik-pengkritik hadis, bagi orang yang mengaji, yang ambil PhD hadis dan sebagainya, yang duk buat kajian tentang hadis mana sahih, hadis mana tak sahih apa semua, bila sebut kitab Ihya Ulumuddin kat mereka tak suka. Mereka kata tu kitab sesat. Kitab sesat. Sebab apa sesat? Sebab dalam tu ada banyak hadis palsu, mereka kata. Jadi kita pun buka tengok. Bila benda ni berlaku daripada zaman Imam Ghazali lagi, bukan sekarang lah. Daripada Imam Ghazali lagi ada orang duk kritik sampailah satu orang alim besar, satu orang dia ulama hadis terkenal, dia digelar sebagai Imam Al-Iraqi daripada Iraq. Dia telah buat satu takhrij kitab. Takhrij ni maksud dia kitab Ihya Ulumuddin tu, dia teliti satu persatu hadis dia dan dia takhrijkan ataupun dia keluarkan kajian satu persatu asal hadis tu. Contohnya Imam Ghazali sebut Nabi bersabda macam ni, dia pun dia ambil quote tu, dia buat footnote dekat bawah, nota kaki kat bawah, dia kata hadis ini aku jumpa dalam sekian kitab ni.
dalam hadis ni, dalam kitab hadis ni, dalam kitab hadis ni, dan status dia, ada ulama kata sahih, ada ulama kata hasan, ada yang kata dhaif pun ada. Dia buat perbahasan atas setiap hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Ghazali. Dan ada banyak juga hadis yang dia menyebut lam ajid aslahu, aku tak jumpa asal dia. Dia tak kata palsu tau. Dia tak kata hadis ni ada palsu, hadis ni hadis yang tipu, ini direka-reka oleh Imam Al-Ghazali. Tak. Imam Al-Iraqi ni seorang muhaddis besar, ulama besar dalam ilmu hadis. Jadi dia tahu adab-adab, dia tahu adab nak mentakhrijkan hadis, nak menceritakan status hadis. Dia tak seperti orang-orang kita di zaman lah. Orang kita di zaman lah ni, ustaz-ustaz muda baru belajar agama kan, dia melompat, dia kuat sikit, dia cepat melompat kan. Saya tak biasa dengar hadis ni, bermakna ajaran tu sesat. Bermakna ajaran tu palsu. Bermakna hadis ni hadis yang palsu. Kenapa ustaz kata hadis palsu? Sebab saya tak biasa jumpa. Sebab dia tak biasa jumpa hadis palsu. Adakah apa yang semua yang ustaz tak jumpa mesti dikategorikan sebagai palsu? Kan? Jadi apa yang dia belum jumpa, belum tentu benda tu salah. Dia kena mengaji lagi lah sampai dia jumpa kan. Tapi kerana kesombongan, kerana rasa diri dah banyak ilmu, jadi perbalahan disebabkan benda yang macam ni. Sebab itulah ulama-ulama ni mereka lebih gemar menggunakan satu kaedah yang kita sebut sebagai tawakuf daripada perkataan wakaf. Wakaf maksudnya berhenti. Wakaf maksudnya berhenti. Sebab tu bila kita wakafkan harta tu berhenti, tak boleh dialihkan. Kita wakaf tanah untuk dijadikan masjid. Lepas tu tiba-tiba kerajaan nak buat projek, nak buat supermarket, kita pindahkan masjid ke tempat lain. Tak boleh. Sebab itu harta wakaf. Harta yang berhenti dekat situ, dia wakaf. Dia tak boleh dipindahkan ke tempat lain. Dia nak pindah ke sana lah, sebab kat sini orang ramai lalu, kita nak buat supermarket di sini. Tak boleh. Faham tak? Jadi ulama lebih gemar mengambil pendekatan yang dinamakan tawakuf, iaitu berhenti daripada memberikan apa-apa pandangan kerana keterbatasan ilmu. Jadi hadis ni macam mana ustaz? Saya tak bisa jumpa hadis ni, jadi saya tawakuf lah. Itu jawapan yang betul. Berbanding dengan ustaz hadis ni macam mana? Saya tak biasa jumpa hadis ni. Hadis ni palsu lah. Faham tak? Satu tawakuf, dia tidak berani memberi jawapan perkara yang dia tak tahu. Satu lagi, dia hukum semua benda salah bila dia tak tahu. Sebab dia ni kadang ada orang kan, dia ustaz selebriti, dia famous, bila orang tanya tak boleh nak jawab, dia akan rasa malu. Jadi dia gorenglah jawapan dia. Bila dia goreng jawapan dia, memberi mudarat kepada umat Islam. Sebab tu ulama-ulama silam gemar memberi nasihat supaya lazimilah perkataan la adri, aku tak tahu. Iaitu makna dia, aku tak tahu. Kalau orang tanya, hang tahu tak tahu? Ya, saya tahu. Jawab. Hang tahu tak tahu? Tak tahu. Orang tak tahu, tak tahu. Tak payah nak goreng sana goreng sini. Saya rasa. Rasa dalam agama ni tidak dibenarkan. Sebab agama ni bukan main masak-masak lah, nak rasa-rasa. Kuranglah garam, tambah garam sikit. Saya rasa macam tak kena, kita top up sikit, kita kurangkan sikit lah. Tak ada rasa-rasa lah. Dia mesti berdasarkan nas daripada Al-Quran, hadis dan ijma' dan juga qiyas. Jadi nak mudah kita nukilkan apa yang ulama' telah bahaskan. Sebab ulama' membahaskan mestilah sudah ada dia punya asal dia. Jadi berbalik kepada kita Ihya Ulumuddin tadi, Imam Al-Iraqi dia kata lam ajid aslahu, aku tak jumpa asal dia. Jadi ini nama dia tawakuf. Dia kata aku tak tahu, aku tak jumpa, jadi aku tak boleh kata palsu, aku kata tak jumpa ya. Dia tak kata hadis ni palsu, tapi dia kata aku tak jumpa. Tu adab tu. Faham ni? Jadi kata guru kami, kemungkinan hadis-hadis yang tidak dijumpai sumbernya itu adalah hadis yang Abu Hurairah riwayatkan. Yang dia kata dia tak riwayat dekat orang lain tu. Sebab ada dalam hadis yang lain, Nabi SAW tidak menghalalkan untuk seseorang menyembunyikan ilmu. Mesti hadis tu sampai ke Abu Hurairah sebab dia muhaddis.
Mesti dia tahu. Jadi dia pun takut nak menyembunyikan ilmu. Tapi kalau dia cerita dekat dalam kuliah umum tentang hadis ni, hadis tu, dia kena potong kepala dia. Akan berlaku peperangan saudara dan sebagainya. Akhirnya dia riwayatkan secara sembunyi-sembunyi kepada anak murid dia supaya lepas tanggungjawab dia. Supaya tidak didakwa di akhirat nanti sebagai orang yang menyembunyikan ilmu. Nah, jadi apabila perkara-perkara yang dinyatakan itu, khususnya ulama-ulama bagi tahu, bila saya baca hadis tu syarah dia, ulama-ulama bagi tahu hadis yang Abu Hurairah tak mau riwayatkan kepada kita itu sebenarnya hadis-hadis itu adalah hadis-hadis akhir zaman. Hadis-hadis yang menceritakan tentang peribadi orang. Hadis-hadis yang tidak ada kaitan dengan hukum hakam agama pun. Sebab yang hukum hakam agama dia takkan sembunyikan. Dia kena bagi tahu apa wajib, apa yang tak wajib, apa yang haram, apa yang halal, apa yang sunat, apa yang makruh. Itu memang kena habaq semualah. Tapi hadis-hadis yang dia tidak mau riwayatkan itu tidak berkaitan dengan halal haram, tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Jadi sebab itulah ulama kata tidak ada apa-apanya sekiranya dia tidak menyampaikan. Macam tu. Baik. Tadi pasal apa saya cerita pasal Abu Hurairah ya? Mesti ada benda lopong yang saya patut saya cerita tapi saya tak cerita. Macam tak kenal ya. Ada ingat? Macam mana? Imam Ghazali punya kitab tu yang Imam Ghazali punya kitab Ihya Ulumuddin. Sebelum tu kan saya cerita tentang Abu Hurairah menyembunyikan satu karung hadis dan satu karung lagi dia sampaikan. Jadi guru kami kata yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali tu, yang mana tak jumpa tu, kemungkinan itu hadis daripada Abu Hurairah yang dia tak riwayatkan tu. Tapi kenapa saya cerita pasal Abu Hurairah yang mula-mula tu? Pasal hadis akhir zaman ni. Betul apa kaitan dengan ni? Tak ingat. Saya boleh masuk situ. Tapi tak apalah. Tak apalah, kalau ingat bagi tahulah. Mungkin ada benda yang sepatutnya saya bagi tahu, saya tak bagi tahu lagi. Baik. Andainya batu itu bercakap sambil berkata engkau pembohong, engkau bukan nabi. Jadi saya bagi tahu tadi semua benda akan bercakap kan. Lepas tu Yahudi pun akan bercakap. Pokok-pokok Yahudi pun bercakap. Dan ada benda-benda lain juga yang bercakap. Contohnya macam pokok kurma tu. Pokok kurma yang Nabi jadikan tempat sandak tu kan. Lepas tu kan Nabi dah naik mimbar dan pokok tu pun menangis kan. Pokok tu menangis. Itu pun menandakan yang semua benda-benda boleh bercakap. Cuma diizinkan ataupun tidak diizinkan saja. Tapi bila di akhirat nanti semua akan diizinkan untuk bercakap, menjadi saksi kepada kita semua. Takut tertinggal. Tak apalah. Tak apalah. Baik, yang ketujuh, para musuh yang melawannya menyerah diri dan mengaku tidak mampu berhadapan dan menentang perkara mukjizat tersebut. Jadi bila mukjizat itu ditunjuk, orang-orang yang nampak, orang-orang yang melihat, mereka tak boleh kata apa. Tak boleh nak melawan. Habis dekat tu sajalah. Baik, jadi selesai bab khariqul adat. Perkara yang berlawanan dengan adat. Cuma dalam kitab ni dia tak cerita tentang sihir. Sihir juga adalah termasuk perkara khariqul adat. Iaitulah perkara mencari adat yang berlaku dengan bantuan daripada jin. Dengan bantuan daripada jin. Jin dan syaitan adalah benda yang sama. Jin tu bangsa, syaitan tu perangai. Syaitan itu ialah kata nama sifat. Seperti pemalas, tak cerdik kan. Tu kata nama sifat, bukan nama orang kan. Bukan nama makhluk, bukan nama bangsa sesuatu. Jadi syaitan ini maksud dia jahat, buruk, huduh. Dan dikenalkan gelaran itu kepada jin dan manusia. Sebab itulah dalam Al-Quran pun ada menyebutkan Qul a'udzu birabbin nas kan, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Makna kata syaitan itu daripada jin dan juga an-nas, daripada kalangan manusia. Syaitan itu ada di kalangan jin dan syaitan itu ada di kalangan manusia. Jadi daripada situ kita dapat tahu syaitan itu ialah kata nama sifat. Manakala bangsa dia pula ialah jin. Jadi kalau manusia jahat, kita boleh panggil dia setan. Perangai macam setan.
Setan tu maksud dia panggil buruk. Jadi jin yang jahat kita panggil setan. Jin yang baik kita tak panggil apa lah kat dia, panggil jin ni lah, panggil jin yang baik je lah, jin muslim ke, jin yang soleh ke, faham kan? Jadi dia tak ada ni, tak ada apa makhluk yang lain. Makhluk yang gaib ini ada malaikat dan jin. Ya? Lain-lain makhluk yang gaib ini ada, ya? Tapi sulit untuk dibincangkan. Dia terlampau rahsia, ada makhluk-makhluk gaib yang lain yang tidak dinyatakan secara jelas kepada kita, ya? Macam roh pun makhluk yang gaib juga, ya? Roh kita ni makhluk yang gaib, dan ada banyak alam-alam yang lain, dan di dalam alam tersebut ada makhluk-makhluk lain di dalam tu. Sebab kita ni ada banyak lapisan alam. Kalau orang putih dia panggil parallel world. Satu dunia yang semasa dengan kita, semasa dan sezaman dengan kita, di tempat kita sekarang ni, tapi dia satu alam yang lain. Mana kata di tapak surau taman ilmu sekarang ni, di alam yang lain adalah benda lain. Mungkin pejabat apa-apa ke, mungkin hutan, mungkin lembah, mungkin gunung, mungkin bukit, mungkin supermarket, di alam yang lain. Jadi tak bertembung alam kita dengan alam dia, sebab berada di alam yang lain, tapi semua tu pada satu waktu yang sama. Jadi apabila seseorang itu boleh membuka portal, orang putih panggil portal, ataupun pintu gaib, maka dia boleh masuk ke alam yang lain. Yang tu kalau tuan-tuan baca dalam kitab tasawuf, dia ada cerita. Dia ada alam jin, alam malakut, jabarut, lahut, macam-macam alam ada. Ada alam malaikat, kan? Ada alam jin, ada alam kerohanian. Alam kerohanian di mana para wali Allah pun mereka memasuki alam tersebut sehingga tidak dijumpai oleh orang lain. Ada. Kalau kita banyak baca kisah-kisah wali, kadang depa ni kena ligan dengan tentera-tentera yang zalim, raja yang zalim, orang-orang jahat. Depa pecah masuk dalam bilik dia, tengok hilang. Tak ada. Pernah dia pergi. Dia telah masuk ke alam satu alam kewalian yang lain. Dalam alam kewalian tu pula ada makhluk yang dinamakan sebagai rijalul ghaib. Jadi kalau tuan-tuan biasa dengar tentang amalan-amalan hikmah, amalan-amalan hikmah, orang Melayu dulu banyak amalkan amalan-amalan hikmah, kena zikir sampai puluh-puluh ribu kali pada malam Jumaat, sekian-sekian apa semua, nanti akan diziarahi oleh rijalul ghaib, kan? Ada doa rijalul ghaib pun ada ke? Doa untuk menyeru rijalul ghaib dan sebagainya. Jadi rijal maksud dia lelaki, ghaib itu kita tak nampak, dia berada di satu alam yang lain. Jadi benda tu sulit untuk dibincangkan sebab kena ada kitab yang khas dan kita kena cerita secara terperinci dan lebih detail. Jadi secara umumnya makhluk ghaib ni senang cerita dua tu sajalah, malaikat dan jin. Malaikat dan jin. Malaikat duduk di langit, dan yang ditugaskan duduk di dunia ada di dunia, dan selebihnya adalah jin yang menghuni di atas muka bumi. Jadi orang kata habis tu ada pontianak lah, langsiak lah, toyol lah, hantu raya lah, kan? Setiap kaum dia ada hantu-hantu dia. Kalau hantu Cina macam lain, hantu Cina baju dia smart tu, kan, dengan topi apa semua, kan. Ada hantu yang pocong lompat-lompat, macam-macam hantu dah. Baru-baru ni saya pergi muzium hantu dekat Penang, Pulau. Dia buat muzium hantu, masuk RM15, RM20 macam tu lah. Saja bawa anak-anak jalan-jalan, kan. Dalam tu dia tunjuk lah, setiap bangsa dia ada hantu-hantu dia. Kalau pergi dekat yang bangsa Melayu punya, dia ada pontianak, ada langsiak, ada toyol, ada orang minyak, ada hantu raya, ada apa dia tahu. Lepas tu kalau masuk Cina punya, ada banyak hantu-hantu Cina. Dia siap dengan, dia bagi description lah. Orang Cina setiap tahun akan buat perayaan bagi makan hantu Cina apa semua tu, kan. Lepas tu dia ada hantu Jepun, lepas tu ada hantu orang putih. Hak saya pelik, hantu India tak ada. Hantu India tak ada. India tak ada hantu. Lain dia ada hantu. Lepas tu orang tanya, betul benda apa pula? Kan? Pasal apa banyak sangat bangsa-bangsa hantu? Itu semua adalah jin. Itu semua adalah jin. Tetapi dia merupa, dia menyerupai sesuatu sehingga ada orang yang melihat, lalu dia meriwayatkan apa yang dilihat,
maka jadilah satu legenda. Jadilah satu legenda. Dan secara asasnya jin ni dalam hadis beritahu ada 3 bangsa ya. Dia ada 3 bangsa saja, iaitu bangsa yang berjalan kaki. Jalan. Dan bangsa jalan kaki inilah, daripada situlah mai pocong, toyol, hantu raya, hantu-hantu yang ada kaki. Itu golongan yang berjalan. Ini dalam hadis ni, dia berjalan kaki. Kemudian bangsa yang kedua, Nabi SAW beritahu, bangsa yang terbang. Bangsa yang terbang ni lah yang kita nampak sebagai penanggai, sebagai langsiak, sebagai pontianak, yang duk terbang, mengerbang tu kan. Yang tu bangsa yang kedua. Bangsa yang ketiga, dia kita panggil apa? Menyusur, bukan menyusur. Macam ular tu, kita panggil apa? Menjalar. Mengular. Dia melata. Kalau dalam terjemahan bahasa Melayu hadis tu dia sebut melata di atas muka bumi. Jadi dia melata ni macam mana nak cerita? Macam mana melata? Macam ular pun dia, macam binatang-binatang, macam belalang tu pun dia juga, tu pun binatang yang melata di atas muka bumi. Jadi bentuk-bentuk yang macam tu, bentuk-bentuk haiwan-haiwan ni, yang tu adalah bangsa yang ketiga. Bangsa yang ketiga ni dia suka menyerupai haiwan. Jadi daripada situlah ada hantu kucing, hantu anjing, hantu pelesit apa? Belalang kan. Betul, ada hantu ular. Hantu apa lagi? Hantu kelip-kelip. Orang kata kalau ada kelip-kelip bawah dia ada hantu. Dululah kecil-kecil orang kata kan. Tu semua hantu yang menyerupai haiwan. Tu bangsa yang ketiga. Jadi kalau ada ular masuk dalam rumah kita kena halau dia 3 kali. Kalau dia tak keluar selepas kita halau dia 3 kali, boleh untuk kita bunuh dia. Tapi kalau dia keluar, kita biar dia pergi. Sebab kemungkinan itu adalah jin yang tersesat masuk ke dalam rumah kita. Ular, dia menyerupai ular. Itu bangsa yang melata. Kalau 2 lagi bangsa tadi itu, satu terbang. Terbang duk minggat atas. Satu lagi berjalan, duk jalan kaki. Ada yang bentuk kuda pun ada. Kalau jin yang bentuk kuda ni, orang putih panggil centaur, tak silap saya kan. Yang centaur kan, dia badan dia kuda, badan bawah dia kuda, badan atas dia manusia. Badan atas dia manusia. Dan saya pernah baca benda tu di dalam hadis Abu Hurairah juga, tak silap saya, yang pasal kurma tu. Dia kena jaga kurma, lepas tu ada jin mai ambil kurma tu. Dan bila ditanya bentuk dia macam mana, dia kata bentuk dia separuh badan manusia, separuh lagi badan kuda. Jadi mungkin itu centaur tu lah. Dan itu adalah jin yang berjalan. Dia berjalan, terbang dan menyerupai haiwan. 3 bangsa jin. Jadi dia boleh jadi apa-apa pun. Dan dia tak lari daripada 3 bangsa tu. Jadi itu sahaja makhluk-makhluk ghaib. Manakala malaikat pula, dia mesti akan datang dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia yang paling cantik dia punya keadaan dia. Dan dia tidak akan menunjukkan diri dia yang sebenar kecuali kepada para nabi sahaja. Bahkan tak semua nabi biasa nampak malaikat dalam bentuk yang asli. Macam Nabi Muhammad SAW pernah melihat Jibril yang sebenar. Pernah nampak ada 600 sayap kanan, 600 sayap kiri, sampai 600 sayap kan, dia mempunyai sayap. Malaikat-malaikat mempunyai sayap. Jadi itulah jin-jin ni, mereka inilah yang membantu manusia untuk melakukan perkara yang berlawanan dengan adat. Dan apabila dengan bantuan mereka dapat melakukan sesuatu yang berlawanan dengan adat, itu kita namakan sebagai sihir. Baik. Kalau dia tak ada minta bantuan jin ke apa ke, tiba-tiba berlaku benda yang jahat, itu dinamakan istidraj. Macam tu. Baik, habislah. Jadi kita akan masuk berkenaan dengan sirah. Ni sirah ni penting ni untuk kita tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan baginda Nabi SAW dan keluarganya. Tentang gelaran, isteri-isterinya, anak-anaknya, kemudian keindahan fizikal. Itu bab kelima, pakaian, peralatan dan
Tunggangan. Lengkap kan semua tu? Pasal perang pun ada. Baik. Jadi secara rasminya bab akidah yang berkaitan dengan Rasul sampai takat ni saja. Sampai takat muka surat 28 saja. Yang itu sahaja yang wajib bagi seorang Muslim mengetahui berkenaan dengan beriman kepada Rasul. Yang lebih ni kita nak, yang sampai habis kitab ni, ini adalah untuk mengenali baginda Nabi SAW. Sebab kena tahu juga benda-benda basic berkenaan dengan Nabi. Kalau orang tanya Nabi ni duduk di mana? Duduk di Iraq kot. Oh, yang tu tak kena. Kena kenal. Nabi ada berapa orang anak? Saya tak tahu berapa orang anak. Kan? Anak Nabi tak tahu berapa orang. Isteri Nabi berapa orang? 9 kot. Kan? Tak tahu. Jadi kita tak boleh nak mengaku cinta pada Nabi sedangkan isteri Nabi berapa orang pun kita tak tahu. Anak Nabi berapa orang pun kita tak tahu. Abu Talib dengan Abdul Muttalib pun tak tahu beza siapa-siapa. Kan? Ali bin Abi Talib, Ja'far bin Abi Talib tu siapa dia? Kita pun tak tahu. Jadi tak maulah macam tu. Kita nak lengkapkan biodata mengenai Nabi SAW. Jadi sampai muka surat 28, itu sahaja yang dituntut kepada kita untuk mengetahui tentang akidah beriman pada Rasul. Sebab hari itu kita dah mengaji beriman pada Allah. Beriman pada Allah ni kita dah bahas sifat 20 kan. 20 yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil, satu yang harus, dah jadi 41 sifat. Selesai perbahasan tentang Allah. Ini kita dah selesai 4 sifat yang harus bagi 4 sifat yang wajib bagi Nabi, 4 sifat yang mustahil dan 1 sifat yang harus. Beserta dengan khariqul adat dan sebagainya. Selesai perbahasan tentang Rasul. Lepas ni kita akan masuk sirah jelah. Masuk sirah. Jadi alhamdulillah 2 rukun iman kita sudah selesai. Kalau habis kitab ni nanti saya syorkan kita ambil pula kitab yang membahaskan tentang beriman kepada malaikat ke. Untuk kita habiskan kita punya rukun iman ada 6 tu. Beriman pada Allah settle, beriman pada Rasul settle dah. Tinggal lagi 4. Beriman pada malaikat, kitab, qada-qadar dan hari kiamat. Untuk yang hari kiamat tu boleh pakai kitab peringatan umur tu kan, Sabilul Muddakir tu kan. Sabilul Iddikar. Boleh pakai yang tu. Yang kitab malaikat ni nanti saya cari tengok apa yang sesuai. Saya rasa qada dan qadar dengan yang tu termasuk sekali. Yang kitab-kitab Allah tu pun sikit sangat kalau kita nak cerita pun, yang tu kita boleh sekali lalu saja. Yang panjang ni Sabilul Iddikar tadi tu, yang berkaitan dengan beriman kepada hari kiamat. Yang tu panjang cerita dia. Sebab dia nak kena cerita daripada kubur. Lepas tu mahsyar. Lepas tu hari hisab. Lepas tu titian sirat. Lepas titian sirat syurga neraka. Panjang cerita dia. Jadi yang tu memulakan satu kitab lagi yang lain. Kalau untuk malaikat, kitab-kitab Allah dan qada dan qadar, yang tu sikit yang tu kita boleh satu kuliah pun cukup dah. Satu kuliah pun cukup dah insya-Allah. Jadi lepas ni kita akan masuk mengenai dengan sirah Nabi SAW muka surat 30. Jadi kita tangguh majlis kita tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanallah bihamdihi subhanakallah wa